Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan membincangkan bab 6 persamaan linear, penyelesaian persamaan linear serentak dengan kaedah hapus menggunakan kaedah hapus bahagian yang pertama, matematik tingkatan 1. Tajuk ini sangat penting, khasnya juga kepada pelajar-pelajar yang menduduki peperiksaan SPM. Tips dan panduan. Panduan yang pertama, atau sedikit panduan yang pertama, pastikan perkali pemboleh ubah yang hendak dihapuskan mesti sama. Perkali pemboleh ubah mesti sama. Okey. Yang kedua, jika tidak sama, pelajar-pelajar perlu mendarabkan dengan suatu nilai untuk samakan dia lah. Okey. Kita lihat tanda. Jika tanda yang berbeza, satu tanda tambah, satu tolak, atau positif, satu negatif, kita tambahkan kedua-dua persamaan. Jika tanda yang berbeza, tadi tanda yang berbeza sekarang kalau tanda yang sama. Kalau tanda yang sama, kedua-dua positif, atau kedua-dua tambah, ataupun kedua-duanya negatif, ataupun kedua-duanya tolak, tanda yang sama, maka kita kena tolak. Okey, tolakkan persamaan kedua-dua persamaan tersebut. Okey, cikgu ulang. Kalau tanda yang berbeza, satu tambah, satu tolak, maka kita kena tambah. Kalau tanda yang sama, kedua-dua positif ataupun kedua-duanya negatif, kita kena tolak. Okey. Seterusnya, kita selesaikan untuk mendapatkan satu nilai. Dan akhirnya kita gantikan nilai yang kita dapat tadi untuk mencari nilai yang satu lagi. Yang satu lagi. Itu sedikit tips dan panduan untuk pelajar. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, selesaikan persamaan serentak berikut. Okey, katalah 2n tambah n bersamaan 7 dan n tolak n bersama dengan 5. Okey, tips. Jadi pelajar perlu merancang nak hapus yang mana. Jadi contoh ni cikgu hapuskan pemboleh ubah n ataupun huruf n tu. Dan kita lihat perkali n, keduanya dah sama, 1n, 1 lagi pun 1. Okey. Jadi persamaan 2m tambah n sama 7 kita anggap sebagai persamaan yang pertama. M tolak n bersama dengan 5 kita anggap sebagai persamaan yang kedua. Okey, tanda yang perkalinya sama, kita tak perlu risau. Kita lihat tanda pula. Tanda yang berbeza, satu tambah, satu tolak. Jadi apa yang kita perlu buat, persamaan 1 dan persamaan 2 ni kita perlu tambahkan dia. Okey, jadi n dengan n kita boleh hapuskan dia sebab positif 1n bila kita tambah dengan negatif 1n akan menjadi sifar atau kosong. Okey, jadi sekarang 2m tambah m begitu juga dengan 7 tambah 5. Okey, 2m tambah m dapat 3m, 7 tambah 5 dapat 12. Okey. Untuk dapat nilai m, okey, kita akan dapat nilai m dahulu. Jadi 12 tadi kita perlu bahagikan dengan 3. Jadi 3 bahagi 3 dapat m. 12 bahagi 3, maka kita akan dapat nilainya 4. Okey, setakat itu pelajar insya-Allah boleh faham ya. Okey, seterusnya, dah dapat nilai m, kita gantikan nilai m tersebut, iaitu nilainya bersama dengan 4 ke dalam persamaan yang pertama. Boleh juga kita gantikan dalam persamaan yang kedua, terpulang pada pelajar. Okey, bila kita gantikan nilai m dalam persamaan yang pertama, okey, 2m. Jadi m tu dah 4. Jadi kita buat 2 kurungan 4 ataupun 2 kali 4 tambah n bersama dengan 7. Okey. Dan kita kira elok. 2 kali 4 tu 8. Jadi maknanya 8 tambah n bersama dengan 7. Maka dapat nilai n nya 7 tadi. 8 kita pindah ke kanan sebab dia dia bertanda positif. Bila pindah jadi tolak ataupun negatif 8. Yang ni pelajar tak perlu tulis. Tapi kalau nak tulis, tulislah. Okey. Maka yang penting jawapan akhir tu. Jadi n ni bersama dengan negatif 1. Ini contoh yang pertama. Okey, kita hapuskan n. Okey. Okey. Kita lihat contoh yang soalan yang sama, tapi kali ini cikgu nak hapuskan m pula. Bagaimana kita nak hapuskan m? Bagaimana kita boleh hapuskan m?
Okey, 2M tambah N sama 7 tadi sebagai persamaan yang pertama. Manakala N tolak N bersama dengan 5. Itu sebagai persamaan yang kedua. Kita nak hapuskan M. Perkali M tak sama. Satu tu 2, satu lagi 1M. Jadi bagaimana kita nak samakan dia? Okay, jadi kita perlu darabkan dengan 2. Sebab 1 darab 2 akan dapat 2M. Okay? Okay, good. Jadi setiap sebutan kita perlu darabkan dengan 2. Okey, 1M darab 2 dapat 2M. Negatif 1N darab 2 dapat 2N. Begitu juga dengan 5 darab 2 akan menjadi 10. Kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Okey, boleh ikut? Okey, good. Seterusnya persamaan 1 dan 3. Fokus kepada persamaan 1 dan 3. Tanda yang sama. 2M tu bertanda positif. Yang persamaan 3, 2M pun bertanda positif. Tanda yang serupa, yang sama. Maka kita ambil persamaan 1, tolakkan dengan persamaan yang ketiga tadi. Okey, jadi 2M habis. Jadi yang tinggal M tolak negatif 2N. Hati-hati yang ni. 7 tolak 10. Okey, bila tolak dapat tambah. So, maknanya N tambah 2N menghasilkan 3N. 7 tolak 10 dapat negatif 3. Jadi untuk dapatkan nilai 1N, maka perlulah persamaan ini kita bahagikan dengan 3. Okey, so negatif 3 bahagi 3 akan dapat nilainya negatif 1. Maka kita sudah dapat nilai N. Jadi bagaimana dengan nilai M pula? Jadi kita gantikan saja. Jadi pelajar perlu gantikan saja nilai N tadi yang bersamaan negatif 1. Katalah dalam persamaan yang kedua. Okey, tak ada masalah. So, maknanya M tolak. Okey, sekarang nilai N tu bertanda negatif. Cikgu buat dalam kurungan. So, jadi maknanya 1 sama dengan 5. So, negatif akan dapat positif. Jadi, M tambah 1 bersama 5. 1 tu positif, kita pindah ke kanan. Jadi, tolak 1. Jadi, M-nya bersama dengan 4. Okey. Pelajar boleh ikut ya. Okey, bagus. Okey, seterusnya. Jadi, itu saja contoh pada kali ini. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.